Baik, kita sambung semula perbincangan kita tadi. Okey, sambung dengan soalan nombor 11. Okey, baca soalan. Rajah 2.1 dan rajah 2.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji ciri imej yang dibentuk oleh kamera lubang jarum. Okey, tujuan eksperimen ialah untuk mengkaji mengkaji ciri imej yang dibentuk oleh kamera lubang jarum. So, itu tujuan. Nah, sekarang tengok pada gambar, apakah benda yang tidak sama? Okey, yang tak sama saya nampak di sini saya ada 4 cm. Bawah sini pula 8 cm. Okey, apa benda ini? Itu ialah jarak daripada objek pergi ke lubang jarum ataupun kamera lubang jarum. Okey, iaitu jarak dari objek jarak objek dari kamera lubang jarum. Okey, jadi istilah yang kita biasa guna untuk mewakili ini sebenarnya adalah jarak objek. Okey, jarak objek. So, itu benda yang tak sama. Apa kesan dia adalah, okey, tengok. Yang ini imejnya lebih panjang. Yang ini imejnya lebih kecil. Okey. Perubahan jarak objek menyebabkan saiz imej juga akan berubah. Jadi, apakah pemboleh ubah yang dimanipulasikan? Dah tentulah jarak objek. Apa pula yang bergerak balas? Itu adalah saiz imej. Okey. Apa pula pemboleh ubah yang dimalarkan? So, tengok baik-baik pada gambar ini, apa benda yang sama? Yang samanya adalah ketinggian objek ini adalah sama. Okey, ataupun saiz objek. Okey, saiz objek adalah sama. Jadi, untuk pemboleh ubah dimalarkan, kita boleh nyatakan sebagai saiz objek. Okey, kita pergi kepada hipotesisnya pula. Okey, agak-agaknya apakah hipotesis yang sesuai untuk gambar ini? Okey, so it must be something to do dengan jarak objek dikaitkan dengan saiz imej. Okey, so kita boleh tulis semakin bertambah jarak objek, semakin berkurang saiz imej. Okey, tengok sini ya. Sini 4, imejnya, saiz imejnya lebih, kita guna perkataan besar lah, senang. Ataupun panjang. Okey, di bawah pula, jarak objeknya lebih jauh, imejnya lebih kecil. Kan? Jadi, kita boleh tuliskan semakin bertambah jarak objek, semakin berkuranglah saiz imej. Okey. So, apa pemerhatian berdasarkan gambar ini? Senang saja kan? Saiz imej dalam rajah 2.2 dah tentulah lebih kecil berbanding saiz imej dalam rajah 2.1. So, mengapa saya bercakap pasal saiz imej? Sebab pemboleh ubah yang bergerak balas saya adalah saiz imej. Okey. Tak payah nak cerita pasal pemboleh ubah yang dimanipulasi di sini ya. Ini low profile, ini yang high profile. Okey. So, inferennya pula, okey. Inferennya kita cuba terangkanlah mengapa untuk rajah 2.2 ini, okey, saiz imejnya lebih kecil. Okey. Sebab apa? Sebab jarak objeknya lebih jauh ataupun lebih panjang lah kan. Okey, jadi inferen kita boleh tulis saiz imej dalam rajah 2.2 lebih kecil kerana jarak objeknya lebih panjang. Okey, andai kata saya nak tukar, instead of using 2.2, saya hendak merujuk kepada rajah 2.1. So, bagaimana kita tulis? Saiz imej dalam rajah 2.1 lebih besar kan? Okey,
lebih besar. Mengapa lebih besar? Sebab jarak objeknya lebih pendek. Itu kalau kita merujuk kepada rajah 2.1. Okey. Next, dia tanya apakah definisi secara operasi bagi jarak objek. Okey, jadi minta anda cancel fokus itu, tukar kepada objek kan. So, apa dia definisi secara operasi bagi jarak objek? So, jarak objek berdasarkan kepada eksperimen di atas, itu adalah jarak antara objek dan lubang jarum yang menyebabkan imej yang tajam terbentuk pada skrin. Okey, itu definisi secara operasi bagi jarak objek tadi. Okey. Now, pergi ke soalan nombor 12. Okey, soalannya rajah 3.1 dan rajah 3.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan. Okey, tujuan untuk mengkaji kesan penapis berwarna ke atas cahaya putih. Okey. So, tengok pada gambar apa yang berbeza. Saya nampak di sini adalah penapis berwarna merah. Yang bawah pula penapis berwarna hijau. Okey, apa kesannya? Kesannya kalau saya pakai warna merah, saya akan nampak tompok merah tompok berwarna merah di sini. Okey, ini berwarna merah. Okey. So, yang ini sebenarnya dia berwarna hijau lah. Tidak dinyatakan pada lembaran kerja itu. Okey, itu kita boleh tuliskanlah. Okey, so kesannya tadi adalah kalau pakai penapis merah, kita akan nampak di sini warna merah. Kalau pakai penapis hijau, tumpuk ini akan berwarna hijau. Okey, jadi apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi? Okey, so warna penapis berwarna. Okey, so pemboleh ubah dimanipulasi ialah jenis penapis warna, manakala yang bergerak balas adalah warna cahaya yang terbentuk pada skrin putih. Okey. Apa pula pemboleh ubah yang dimalarkan? So, apa benda yang sama di situ? Okey, yang pergi pada penapis ini ialah sumber cahaya putih. Ini pun sumber cahaya putih. So, apa benda yang sama ialah warna sumber cahaya. Okey. Selain daripada itu, skrin ini pun dia warna putih. Ini pun dia warna putih. Okey, warna skrin juga adalah pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey, so untuk soalan ini, mari kita tengok pemerhatian dahulu. Okey, apa yang kita perhatikan pada gambar? Okey, so ingat pemerhatian sentiasa rujuk kepada pemboleh ubah yang bergerak balas. Bercakaplah tentang cahaya warna cahaya yang terbentuk pada skrin putih. So, pemerhatiannya ialah cahaya berwarna yang terbentuk pada rajah 3.1. Okey. Yang ini rajah 3.1 adalah cahaya merah. Manakala pada rajah 3.2 yang bawah sini, warnanya adalah cahaya hijau. Okey, itu yang kita perhatikan pada gambar itu. Okey, now apa inference-nya? Inference-nya mengapa nampak warna merah pada 3.1? Jelaskan. Ataupun mengapa nampak warna hijau pada rajah 3.2? Okey. Dalam kes ini saya merujuk kepada rajah 3.1. So, cahaya berwarna yang terbentuk pada rajah 3.1 adalah cahaya merah. Sebab apa? Kerana penapis berwarna merah hanya membenarkan warnanya sendiri sahaja melaluinya. So, itu adalah inference. Okey, so kita tengok kepada hipotesis. Okey, hipotesis ingat ada dua pilihan, nak pakai jika ataupun nak pakai perkataan semakin. Okey, dalam kes di bawah sini semakin tidak sesuai
digunakan. So, kita gunalah jika. Senang cerita, jika jenis penapis warna digunakan, maka cahaya berwarna yang terbentuk pada skrin putih adalah warnanya sendiri. Okey, itu berdasarkan kepada gambar ni. Merah, penapis merah, hasilnya warna merah. Penapis hijau, hasilnya warna hijau. Okey, now definisi secara operasi bagi penapis berwarna. Apa yang kita dah bincangkan tadi? Apa itu penapis berwarna? So, penapis berwarna adalah bahan yang menyebabkan. Okey, ia adalah bahan kan? Objek. Penapis berwarna adalah bahan yang menyebabkan warnanya sendiri sahaja terbentuk pada skrin putih. Okey. So, itu ialah penapis berwarna. So, lagi sekali di sini saya nampak warnanya sendiri sahaja terbentuk pada skrin putih. Saya masih lagi merujuk kepada pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Okey, itu adalah definisi secara operasi bagi penapis berwarna. Okey, next kita pergi ke soalan nombor 13. Rajah 1 menunjukkan suatu eksperimen yang dijalankan untuk membandingkan pembentukan karat terhadap besi tulen dan besi alloy. Okey, tujuan eksperimen untuk membandingkan pembentukan karat terhadap besi tulen dan besi alloy. So, tulen dengan alloy. Okey, so lihat pada gambar rajah. Apa yang tidak sama? Okey. Bawah sini saya ada paku keluli. Ini pula saya ada paku besi. Okey. Jadi yang tak samanya ialah jenis paku. Okey. So itu adalah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Okey. So apa pula yang bergerak balas? Okey, dalam gambar ini dia tidak tunjuk apa-apa. Tapi sepatutnya kita tahu bahawa kalau keluli, okey, paku ini dia tidak akan berkarat lah. Kalau paku besi, maka ianya akan berkarat. Okey, jadi pemboleh ubah yang bergerak balas berdasarkan kepada penyataan ini kan, membandingkan pembentukan karat kan. Okey, ini yang kita jangkakan akan nampak pada penghujung eksperimen, iaitu pembentukan karat. Jadi, pemboleh ubah yang bergerak balas adalah pembentukan karat. Nak tengok sama ada paku itu akan berkarat ataupun tidak. Istilah lain yang kita boleh guna sebagai ganti kepada karat adalah terhakis. Okey. Alright. So, itu pemboleh ubah yang bergerak balas. Now, pergi pula kepada pemboleh ubah yang dimalarkan. So, apa benda yang sama? Okey, saya nampak larutan natrium klorida. Okey, untuk paku keluli saya guna yang ini. Untuk paku besi pun saya guna larutan yang sama. Okey, so pemboleh ubah dimalarkan saya boleh tulis jenis larutan. Okey. Yang terbaiknya kita letaklah jenis larutan. Jangan pula awak tulis sodium chloride solution. Okay. A better answer would be jenis larutan. Okay, now. Apa hipotesis? Okay. So, hipotesisnya ialah jika paku keluli digunakan, okay, jika kan kita tak guna semakin di sini sebab sukar nak menggunakan semakin, macam tak ada kaitan saja kan. Jadi kita guna perkataan jika. So jika paku keluli digunakan, maka pembentukan karat tidak akan berlaku. Okey, itu adalah hipotesis. Okey. Kita pergi kepada bawah sini pemerhatian dahulu. Okey, pemerhatian kita berdasarkan gambar, okey, dan juga pengetahuan am kita, paku keluli tidak berkarat manakala paku besi berkarat. So, itu pemerhatian. Okey, sekarang pergi kepada inferen.
Okey, pemerhatian tadi kita tulis paku keluli tidak berkarat kan. So, terangkanlah mengapa paku keluli tidak berkarat. So, untuk inferen, paku keluli tidak berkarat sebab apa? Sebab keluli adalah alloy yang tahan karat. Okey. So, itu adalah inferen untuk eksperimen ini. Okey, next dia tanya pula definisi secara operasi bagi alloy. Okey, bukan yang logam tulen potong tukar kepada alloy. Apa itu alloy? Okey. Berdasarkan kepada eksperimen yang ditunjukkan pada kemerajah ini. So, alloy adalah bahan, okey, bahan yang menyebabkan paku keluli tidak berkarat. Okey. So, kalau diperhatikan, sini saya bercakap tentang berkarat. Bawah ini pun saya bercakap tentang berkarat juga kan. So, kedua-duanya saya merujuk kepada pemboleh ubah yang bergerak balas tadi, iaitu pembentukan karat. Okey. Kita pergi ke soalan terakhir. Okey, rajah 4.1 dan 4.2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kekerasan blok kuprum dan blok gansa. Tujuan eksperimen ialah untuk mengkaji kekerasan blok kuprum dan blok gangsa. Saya tahu bahawa kuprum ini ialah logam tulen. Gangsa ini adalah alloy kan? Okey, itu pengetahuan kita lah. Pengetahuan sedia ada. Ini adalah logam tulen. Okey, logam tulen. Ini pula adalah alloy. Alright. So, dalam soalan ini dia tunjuk keputusan eksperimen. Dia kata kalau pakai kuprum, kedalaman lekukan ialah 1.2 meter. Kalau pakai gangsa, kedalamannya ialah 1.4. Okey, jadi yang manakah lebih lembut? Kuprum dia lebih lembut kan? Okey. Gangsa dia lebih keras. Alright. So, dibagi jadual dia lebih mudah. So, apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi? Rujuklah kepada kolom yang pertama. Itu memang pemboleh ubah yang dimanipulasi. Okey, kalau tengok pada gambar ni pun dia benda yang tak samanya adalah blok kuprum dan blok gangsa. Itu benda yang tidak sama. Jadi apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi? Okey, kita tuliskan sebagai jenis bahan. Okey, sama ada kuprum atau gangsa kan? So itu ialah jenis bahan ataupun jenis blok. Okey. Now, apa kesan daripada penggunaan blok yang berbeza tadi? Kedalaman. Okey. Apa-apa yang di sebelah kanan pemboleh ubah yang dimanipulasi, okey, itu adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. Ingat kolom pertama sentiasa pemboleh ubah yang dimanipulasi. Selebihnya itu adalah pemboleh ubah yang bergerak balas. So, apakah pemboleh ubah yang bergerak balas? Itu adalah kedalaman lekukan. Sama kan? Kedalaman lekukan. Atas ini pun kedalaman lekukan. Now, apa pula pemboleh ubah yang dimalarkan? So, tengok baik-baik pada kemerajah itu. Apa benda yang sama? Okey, saya nampak sini pemberat 5 kg. Yang ini pun pemberat 5 kg. So, yang samanya adalah jisim pemberat. Okey, so jisim pemberat adalah benda yang sama, pemboleh ubah yang sama. Okey, selain daripada jisim pemberat, kita juga ada saiz bola keluli. Bola ini dia mesti sama. Okey, mengapa dia mesti sama? Supaya adil lah. Sebab kita hanya nak tahu okey, apa kesan ke atas blok kuprum itu dan juga blok gangsa. Okey. Selain daripada dua benda ini, boleh tak awak fikirkan satu lagi pemboleh ubah yang dimalarkan? Ya. Jarak daripada pemberat pergi ke bola keluli ini, saya beri dia simbol H sahaja. Okey.
Jarak ini dia mesti juga sama. Okey. Sekarang kita pergi kepada hipotesis. Okey, hipotesis yang kita boleh tuliskan jika lah kan, jika yang paling senang, semakin susah sikitlah sebab dia menggunakan bahan. Okey, jadi kita tuliskan jika jenis bahan yang digunakan adalah blok gangsa. Okey, blok gangsa. Okey, blok gangsa. Kita rujuk kepada yang ini kan, lekukannya lebih dalam kan. Alright, so jenis bahan yang digunakan adalah blok gangsa, maka lekuk yang terhasil adalah lebih dalam. Okey. Ini ingat kita punya hipotesis, kita menggabung jalinkan, kita bina hubung kait. Okey, sama ada betul atau tidak betul. Okey, di antara pemboleh ubah manipulasi dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey. Pergi ke pemerhatian. Apa yang kita perhatikan? Itu senang, kedalaman lekuk yang terhasil pada blok gangsa lebih kecil. Ya, ini ada kesilapan di situ. Okey, kedalaman ini kena potong. Okey, ini letak 1.4, ini 1.2. Okey. So, kedalaman lekuk yang terhasil pada blok gangsa lebih kecil berbanding dengan blok kuprum. Okey. So ini potong ada sedikit kesilapan di situ. So saya naik atas balik. Jenis bahan yang digunakan adalah bukan blok gangsa, tukar ini kepada blok kuprum lah kan. Blok kuprum. Maka lekuk yang terhasil adalah lebih dalam. Okey, kuprum lekuk lebih dalam. Kalau gangsa dia kurang dalam. Okey, jadi pemerhatian kita ialah kedalaman lekuk yang terhasil pada blok gangsa lebih kecil berbanding dengan blok kuprum. Okey, so saya bercakap tentang kedalaman lekuk. Ingat, ini rujuk kepada pemboleh ubah yang bergerak balas. Now, apa inferennya? Pemerhatian kita kata lekuk pada blok gangsa lebih kecil. Okey, so berilah penjelasan. So itu akan menjadi inferen. Okey. So kedalaman lekuk pada blok gangsa lebih kecil. Mengapa? Kerana gangsa adalah alloy yang bersifat keras. So itu penjelasan kita. Itu inferen. Okey. Now, akhir sekali beri definisi secara operasi bagi alloy. Apa itu alloy berdasarkan kepada gambar di atas ini. Okey. Saya tahu tadi gangsa ini adalah alloy kan. Jadi apa itu alloy? Alloy adalah bahan yang menyebabkan lekuk yang terhasil kurang dalam. So, di sini saya bercakap lagi sekali tentang lekuk dalam atau tak dalam. Kalau pakai alloy, okey, dia kurang dalam. So, lagi sekali saya merujuk kepada pemboleh ubah yang bergerak balas. So, itu sahaja pelajaran kita untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi sekali pada waktu yang lain. Okey, jangan lupa jangan main-main saja. Okey, kalau main pun jangan main-main, kalau belajar pun jangan main-main. Belajar betul-betul. Jumpa lagi. Bye-bye.